Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka jangan tahan jenazahnya, segera bawa dia ke kuburnya dan bacalah surah Fatihah di kepalanya dan surah Baqarah di kaki kuburnya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Pencerahan tentang status hadis dan amalan berkenaan. Benarkah Ibnu Umar ada? Okey. Hadis ni memang riwayat Ibnu Umar. Ibnu Hajar antara yang menilai hasan hadis ni, tetapi pendapat yang sahih riwayat ni dhaif. Kerana ada perawi yang dhaif dalam dia, maka riwayat ini dhaif. Tetapi sebahagian daripada apa yang disebutkan oleh hadis ni tepat, iaitu jangan tahan jenazah, segerakan untuk ke bumi dia. Adapun membaca Al-Quran di kubur, yang ni adalah isu yang khilaf qadim, khilaf yang terlalu panjang. Sebahagian ulama membenarkan, sebahagian ulama melarangnya. Benda ni adalah benda khilaf di kalangan para ilmuwan Islam. Okey? Siapa yang kata boleh? Yang kata boleh ialah Imam Syafi'i sendiri. Baca Quran di kubur ni. Imam Syafi'i kata kalau khatam Quran di kubur tu lebih baik. Kenapa? Kerana bila baca Quran, rahmat turun. Masa tu kita doa untuk mayat mustajab. Ada ulama yang tak benarkan. Ada ulama yang tak benarkan. Diriwayatkan daripada Imam Malik. Imam Malik tidak membenarkan. Okey, kenapa berbeza? Kerana itulah hadis tak sahih. Sesiapa yang nak ambil pendapat yang kata tak boleh, silakan. Sesiapa yang kata boleh pun ada hujah dan dalil. Saya punya pandangan, wallahu ta'ala alam, saya cenderung kepada pendapat yang kata tidak dibacakan Al-Quran di kubur, kerana Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi hanya memberi salam dan berdoa. Is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Apa ni, doakan kepada saudara kamu yang dalam kubur ini supaya ditetapkan jiwa, kerana dia sedang ditanya sekarang ini. Tapi kalau ada orang nak baca Quran di kubur, maka kita tahulah dia ikut mazhab yang berbeza daripada kita lah. Dia taklidlah pada ulama yang kata boleh, kita taklidlah pada ulama yang kita rasa, kita yakin tak boleh. So tak payah gada-gada benda ni kan mudah. Betul? Bagi saya lah, dalam isu yang ada ulama mengatakan begitu dan ada dalilnya, tak wajarlah kita nak berkerah. Cuma kita bagi tahulah pendapat kita, pendapat yang kita rasa cenderung, kita rasa macam oh betul juga hadis ni sahih. Tapi orang tak setuju dengan kita, apa kita boleh buat? Memang ada mazhab kata gitu, dan dia nak ikut mazhab tu. Cuma bagi kita tak tepat lah. Imam Syafi'i ni kata baca Quran tak sampai pada semati. Itu yang saya sebut tadi. Baca Quran di kubur pada Imam Syafi'i itu adalah untuk menurunkan rahmat kepada diri dia, supaya dia boleh berdoa pada mayat dan doa dia makbul. Macam mana? Imam Syafi'i tak sebut dalam pandangan dia tu untuk kirim pahala, tetapi ulama-ulama mazhab Syafi'i yang kemudian mereka setuju untuk kata sedekah bacaan Quran pada si mati ni sampai. Walaupun masyhur daripada Imam Syafi'i kita tak sampai. Demikian yang disebut oleh Ibnu Katsir. Boleh kita pahala kat orang tak? Dan ini mazhab Hanbali yang kata boleh ni, sebab mereka kiaskan dengan sedekah kepada si mati. Sedekah pada si mati kan sampai kan? Yalah, sedekah mana baca Quran, doa, pahala tu. Doa tak ada khilaf sampai. Doa memang tak ada khilaf sampai. Kita doakan, sebab tu Nabi suruh doakan kepada saudara kita yang ada dalam kubur tu. Memang itu tak ada khilaf sampai. Tapi kita buat amal, kita baca Quran, kita kata apa bagi pahala macam pergi kat bapak kita yang mati. Yang tu yang Imam Ahmad mazhab Hanbali kita sampai tu. Tapi sebahagian ulama tak setuju, sebab dia kata Islam ni nak benda-benda yang ghaib ni, dia mesti berpegang dengan dalil yang jelas. Dia kata kalau tak ada dalil yang jelas, maka tak boleh lah. Yang khilaf ni sebab apa? Sebab satu pihak guna kias, satu pihak kata tak boleh guna kias dalam masalah ni. Saya nak gambarkan apa? Saya nak gambarkan isu ni kita tak wajar lah untuk kita berkerah. Cuma bagi tahu pendapat yang kita rasa
sesuai dengan penilaian kita, ustaz kita hurai, kita setuju yang tu, kita pegang yang tu. Tapi kalau orang lain kata tak setuju, tak apa, dia ikut Imam Ahmad. Tak kita kata Imam Ahmad mubtadi' dalam masalah ni. Tak kita kata Imam Ahmad mazhab Hanbali dalam masalah ni ahli bid'ah. Bagi kita bid'ah lah, tapi kita tak wajar ingkar kerana benda ni ada ilmuwan yang sebut. Kita semua kita tahu pendapat yang sahih pada saya yang ni lah, pendapat yang rajih, yang kuat bagi saya. Kecuali lah kalau dia buat mazhab baru yang tak ada ulama lain duk sebut, kita masa tu kita boleh bagi tahu lah. Okey, soalan ringkas tu itu Assalamualaikum Datuk, apa hukum baca Quran di atas kubur ataupun bacaan tahlil? Ini perkara yang ni kita jawab banyak dah. Ketetapan untuk apa maksud bacaan baca Quran atas kubur. Adapun riwayat yang cerita riwayat Amr bin As yang baca dengan kadar disembelih unta, dan yang tu bukan asal baca Quran atas kubur. Baca Quran selepas daripada ditanam jenazah tu, dia kata dengan kadar dibaca Quran banyak tu, dengan kadar itu dibaca Quran. Orang Melayu bila sebut baca Quran atas kubur ni, dia buat majlis baca Quran atas kubur. Tak pergi mana 2-3 hari tu. Itu yang mereka maksudkan. Secara umumnya jika ada orang baca Al-Quran di atas kubur, dia baca Quran, misalnya dia pergi ziarah tu, dia baca Quran, ulama khilaf dalam hal ini. Di kalangan para ulama, mereka membid'ahkannya. Ramai ulama yang membid'ahkannya kerana mereka kata semua riwayat-riwayat ini tidak menyokong antara satu sama. Di kalangan ulama termasuk yang disebut di dalam Al-Mughni Ibn Qudamah dan seumpamanya, yang kata la ba'sa bihi, tak mengapalah jika bukanlah dia jadikan satu ibadat khusus dia duk pergi baca tu, cuma dia pergi situ lepas jenazah tu, kerana ada Amr bin As tu, lepas jenazah dia baca, tak apa, tidak menjadi masalah kata mereka. Tapi membuat satu keadaan lepas mati 3 hari duk tunggu atas kubur duk baca, ini tidak dilakukan. Ini tidak ada contoh daripada hadis Nabi. Semua hak mereka bagi tahu ada baca atas kubur itu, mereka baca ketika mereka menanam jenazah, kemudian mereka membaca ayat Quran seperti riwayat At-Tabarani dan seumpamanya. Sebahagian besar juga para ulama mendhaifkan riwayat-riwayat ini. Jadi kalau orang masa tu dia pun pergi baca, misal katalah dia baca qul huwallah sendiri, dia bacalah. Tapi buat majlis tahlil, buat majlis baca tahlil atas kubur, ini tak ada. Pasal tahlil tu sendiri tak apa, la ilaha illallah. Tapi tahlil orang Melayu ni dia ada package dia. Kena baca hak ni, hak tu dia panggil tahlil. Gia berapa baru pederah, gia berapa slow waktu dia panggil tahlil tu. Yang tu adat istiadat Melayu itu dia tidak ada. Tapi kalau orang duk takbir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tahlil lah tu. La ilaha illallah dia tahlil lah. Tapi itu tak mengapa kerana dia membaca la ilaha illallah. Tapi kalau dia mengkhususkan amalan tertentu, maka itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dah kan?